Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya nak buat sedikit perkongsian bagaimana untuk kita assign satu assignment kepada pelajar di mana nanti jawapan-jawapan pelajar dikumpulkan dalam satu folder yang sama dan berada secara automatik di dalam OneDrive kita. Okey, saya akan mulakan daripada awal ya. Okey, ini adalah paparan office.com. Office.com. So, mula-mula sekali kita nak masuk ke Microsoft Teams, kita perlu sign in dulu. Okey, kita sign in menggunakan ID Office 365. Okey. Okey, dah berjaya sign in Office.com, Office 365. Okey, saya memang selalu akan masuk daripada office.com. Dekat situ adalah kita punya main di mana kita boleh sign in terus menggunakan ID Office 365 kita. Okey, kita boleh guna ID Digital Classroom. Macam yang tadi saya gunakan ID UiTM. Okey, saya akan pilih Microsoft Teams yang berada dekat sini. Nampak tak yang dekat bahagian tepi ni semua ikon-ikon apps yang terdapat dalam Office 365. Saya pilih Team dekat sini. Okey, sekarang saya akan open Microsoft Team Browser. Okey, Microsoft Team Browser sebabnya saya sedang record sesi ni menggunakan Microsoft Teams live event. Okey. So yang desktop app saya ni saya sedang gunakan untuk recording menggunakan Microsoft Teams live event. Jadi saya tak dapat demo tunjukkan macam mana saya open daripada desktop app. Tapi sama sajalah. Okey. So cara dia macam ni. Okey, sekarang saya dah masuk ke dalam Microsoft Teams. Ini adalah paparan saya punya Microsoft Teams. Okey, ini daripada browser. So kalau saya open daripada Team Apps, tak adalah yang bahagian atas yang ada nampak macam browser ni kan, itu tak ada. Okey. So tapi sebab saya sedang sedang recording ni, nampak tak? Saya sedang record ni menggunakan Microsoft Team Live Event. Ini adalah under Microsoft Team Apps account UiTM. Jadi saya tak dapat tunjukkan secara direct daripada Microsoft Team. Tapi sama je, tak apa. Okey, saya balik ke sini balik ya. Ke sini. Okey, Microsoft Team. Saya nak tunjukkan bagaimana untuk assign satu assignment di mana jawapan-jawapan pelajar nanti dikumpul secara dalam satu folder. Okey, sebenarnya menggunakan Microsoft Teams ni dia ada banyak cara. So kita pilih mana yang sesuai dengan kita. Okey, saya akan mulakan dengan saya create dulu satu kelas. Okey, saya tak nak pakai kelas-kelas yang dah ada dekat saya punya team ni. Saya create satu kelas, saya pilih join or create team. Saya create a team. Saya pilih type kelas. Okey, saya namakan kelas, contohnya kelas 5 biru matematik. Okey, description ni option tak payah letak pun tak apa, saya tekan next. Okey, dekat sini kita boleh add pelajar. So kalau contohnya kita nak create team, dia kan macam yang kita punya ID tu, contohnya kan kalau macam saya UiTM tu sebagai domain. Pelajar-pelajar saya juga ada account dengan Microsoft Teams. So antara pelajar dengan saya, kami berada dalam satu organisation. Contohnya kalau MOE, murid-murid sekolah pun ada account MOE. So MOE tu sebagai satu domain. So create kena pakai domain kita dengan pelajar supaya kita dengan pelajar berada dalam satu domain. Okey.
Tapi kita still boleh invite yang lain-lain yang di luar daripada domain dengan untuk join team menggunakan email. Email personal pun tak apa sebenarnya. Cumanya dia tak samalah dengan yang memang dalam satu domain sebab yang itu dia dikira sebagai member. Tetapi kalau yang masuk menggunakan email yang selain daripada yang sama domain, dia dikira sebagai guest. Okey, dikira sebagai guest. Tapi still boleh join, cuma yang guest tu kena add manually. Tetapi kalau yang ini, contohnya yang ni satu domain, bila kita create, bila kita create dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi bila create kan, kalau satu domain ni dia macam ni. Okey, satu domain ni maksudnya dia memang ada dalam database. Bila kita search nama dia memang kita akan jumpa. Sama ada nama dia ataupun nombor ID dia. Nombor ID dia. Macam kalau nombor pelajar. 20118. Okey, dia akan appear. Dia akan appear sebab satu organisation. Kalau MOE, cikgu dengan murid kena pakai untuk create team kena pakai MOE supaya pelajar-pelajar boleh masuk. Boleh masuk secara automatik sebab berada dalam satu domain. Kalau di luar, kalau di luar tak boleh. Di luar kena pakai email, add kena secara manual. Okey, add kena secara manual. Okey, kat sini kan saya nak add satu pelajar saya. Okey, ini contoh pelajar saya. Yang ini pelajar saya dia ada dalam sistem sebab tu nama dia nama penuh. Okey, kalau contohnya saya nak add guest guna email lain. Contohnya saya add saya punya Gmail kat sini. So, okey nampak tak dia jadi guest. Okey, saya juga boleh add contohnya saya punya digital classroom. Ini pun guest, boleh add. Dan add ni sebenarnya boleh buat juga selepas kita dah open team. Dah create team pun kita boleh buat. Okay, now kita dah berjaya create team. Kita dah berjaya create team. Sekarang ni kita boleh semak senarai ahli dalam team kita ni. Okay, nampak tak? So, ada 3 ahli. So, Nurul Farhanah ni dia sebagai member sebab dia satu domain dengan saya. Dia pun menggunakan ID UiTM. So, Suhailah MN ni tadi saya add guna Gmail dan Microsoft Surface pun guna Gmail. So, dia jadi guest. Okay, saya nak straight away. Okay, number one saya nak create class notebook. Okay, class notebook ni adalah OneNote yang terdapat di dalam team. For first time, kita kena set up dulu. Kita boleh pilih sama ada kita nak create tu blank notebook ataupun kita dah memang ada notebook yang kita dah khaskan untuk kita punya subjek. Kita boleh pilih from existing notebook juga. Okay, yang ini saya pilih sahaja blank notebook. Di mana dekat sini dia bagi tahu. Dia bagi tahu ada 4 spaces dalam OneNote Microsoft Team. Okay, OneNote Microsoft Team ni nama dia class notebook. Ada 4 spaces. Yang pertama collaboration space, di mana kalau kita gunakan collaboration space ni, teacher dan juga student boleh edit. Yang kedua, dia ada content library, di mana content library ni hanya teacher boleh edit, pelajar hanya boleh tengok. Yang ketiga, kita ada teacher only section, di mana teacher can edit, student tak boleh view langsung. Tak appear pun teacher only ni pada OneNote student. Okey, yang keempat, nama dia student notebook. So, setiap student dia ada dia punya personal folder. Okey, yang mana folder-folder dia ni kita boleh view and edit the content. Okey, so kalau kita nak tandakan tu, kita tanda dekat dia punya kelas notebook lah. So, hanya kita dan pelajar itu sahaja yang ada access. So, kawan-kawan dia tak boleh tengok. So, kita sebab apa saya create dulu kelas notebook ni sebab sebab saya nak tunjuk demo nanti macam mana nak create assignment daripada kelas notebook.
Okey. So sekarang ni bila kita create kelas notebook for first time memang dia akan ambil sikit masa. Okey sekarang ni kan kita tengok kat sini ya buku ni. Okey ini adalah kelas notebook iaitu Microsoft OneNote yang terdapat di dalam Microsoft Teams dan sebenarnya kalau kita nak open yang ini daripada daripada OneNote apps pun boleh ataupun daripada open OneNote browser pun boleh. Maksudnya kita tak open daripada Teams, kita boleh pilih. Okey, kita boleh pilih kat sini, boleh open OneNote ni daripada desktop apps ataupun daripada browser. Maksudnya kita keluar daripada Teams, kita open OneNote ni itself. Tetapi masih di-link kepada Teams. Okey, kita tengok kat sini. Kat sini ada teacher only section. Okey, kat sini yang student tadi lah 3 orang tadi. Microsoft Surface, Nurul Farhana dengan Suhaila MM. So ada dekat sini. So saya nak share dua teknik ya. Dua teknik di mana teknik yang pertama saya nak tunjuk macam mana kalau kita nak assign latihan menggunakan kelas notebook, kita assign daripada assignment tab. Okey, pada sinilah pada assignment. Tetapi kita nak linkkan ke OneNote supaya kita boleh marking dengan mudah. Okey, iaitu yang pertama. Yang kedua, saya nak tunjukkan satu teknik di mana kita boleh linkkan kita punya soalan-soalan biasanya test ke Microsoft Form di mana daripada Microsoft Form itu pelajar-pelajar just upload sahaja dan semua akan dikumpul secara automatik di dalam satu folder yang auto created dalam kita punya Microsoft OneDrive. Okey, saya tunjuk cara satu dulu. Okey, cara satu. Cara satu macam ni. Okey, ini cara satu. Saya pergi dekat teacher only section. Okey, dekat teacher only section ni saya boleh add section lah. Contohnya saya nak add section untuk bab 1. So yang ini pelajar-pelajar tidak nampak. Okey, bab 1. Okey, pada bab 1 saya nak buat satu soalan latihan. Okey, so dekat page by default dia ada satu dah kat sini. Yang untitled page saya letak nama lah latihan 1. Latihan 1. Okey, so dekat sini kita sebenarnya boleh insert. Kita nak insert soalan berbentuk soalan daripada PDF yang kita dah convert jadi PDF, kita upload. Kalau kita upload soalan dalam bentuk PDF, kita kena insert file print out. Okey, kalau kita nak insert picture, kita just klik picture. Ataupun kita juga boleh terus buat soalan tu di sini, di dalam Microsoft OneNote. Okey, so yang kat sini saya tak buat apa-apa lah, saya just letak macam ni je. Latihan macam ni je, kosong je kan. Okay, assume ada content lah kat sini kan. Okay, saya nak tunjuk kita bagi arahan sikit lah kat pelajar. Pelajar sekalian, sila jawab semua soalan di bawah. Ini So dia macam ni. So saya tak add mana-mana file print out, saya tak add juga gambar, tetapi apa sajalah yang ada di sini kita boleh assign as latihan, as assignment kepada pelajar. Kita assign menggunakan tab assignment. Dia sebenarnya latihan lah kan. Okey. So yang ini dah siap kan dekat sini? Dia ada dalam teacher only section. Okey, cuba tengok dekat pelajar ni apa yang dia ada. So dia ada setiap pelajar ni, setiap seorang pelajar ni dia ada folder masing-masing. Nampak tak folder dia? Ada folder class note, folder quiz, folder handout, folder homework. So ini latihan saya akan assign. Cuba tengok dalam homework pelajar ni tak ada apa-apa, kosong. Okey, kosong kosong. Okey, so sekarang ni saya nak tunjuk cara macam mana kita nak assign latihan 1 tadi tu. Kita pergi dekat assignment. Kita tekan get started. Yang ni for first time only For first time kita tekan get started. Okey.
So sekarang ni kita punya kelas ni kosong lah, tak ada apa-apa lagi. So kita nak create satu latihan kepada pelajar dan kita nak pelajar submit latihan tersebut menggunakan Microsoft OneNote iaitu Class Notebook. Okay, so maksudnya saya akan pindahkan latihan satu tadi ke folder homework setiap pelajar. So cara dia macam ni, kita pilih create, kita pilih assignment, kita masukkan tajuk latihan 1, latihan 1, bab 1. Okey, dekat instruction, okey, yang instruction ni is apa, boleh letak ataupun tak letak pun tak apa, optional. Okey, kita tekan add resources. Okey, nampak tak? Pada add resources ni ada kat sini di bawah OneDrive ada class notebook. So kita pilih class notebook. Dia sekarang sedang buka kelas notebook kelas ni, kelas tadi yang tadi saya tunjukkan kelas notebook tu kan. Okey, dia sedang open kelas notebook. Okey, dekat kelas notebook pilih teacher only di mana tadi soalan saya dah create di dalam teacher only section. Okey, saya pilih section bab 1. Saya pilih, kalau ada banyak latihan dekat sini, kita boleh just pilih. Tadi ada satu saja kan? Okey, saya pilih latihan 1. So latihan 1 ini saya akan attach kepada pelajar. Saya akan letakkan di dalam folder homework setiap pelajar dalam team ini. So saya pilih folder homework. Saya tekan done. Okey, so dah masuk kat sini latihan 1. Dalam mana? Dalam homework, student edit their own copy, bermakna student boleh jawab dalam dalam file itulah, dalam OneNote terus, okey. OneNote secara terus, upload jawapan terus dekat situ, sama ada buat dekat situ ataupun buat di tempat lain, tangkap gambar, PDF kan, upload ataupun juga boleh upload gambar. Okey, lepas itu kalau ada markah boleh letak markah, contohnya 10 markah. Lepas itu kalau ada rubrik untuk pemarkahan boleh masukkan, nanti kita boleh menanda dengan mudah. Kalau latihan mungkin tak perlulah. Okey, assign tu pelajar kelas 5 biru matematik all student. Okey, boleh set due date, lepas tu boleh set juga close date kalau kita nak set, for example close date tak sama dengan due date, di mana macam kita nak allow contohnya setengah jam untuk masa student upload. Kadang-kadang sebab masalah data student ni kan, kita tak boleh assume student boleh upload cepat macam kita kan. Kadang-kadang dia nak upload daripada phone tu sampai 1 jam ataupun setengah jam. So kita boleh allow close date tak sama dengan due date. Okey, yang ni saya tak ubah setting, saya biar je. Okey, so dekat sini add assignment to calendar, tak payahlah, nanti dia masuk dalam kalender setiap pelajar. So pelajar akan dapat notification di kalender. Tetapi sebenarnya kalau pelajar dah on notification pada handphone dia, dia akan dapat je notification direct daripada handphone, notification pada Microsoft Teams. Okey, post assignment notification to this general channel. Okey, biar je, but as default turn it in off. Okey, so dah siap dah siap, saya akan assign. Okey, bila dah assign, sekejap lagi pada conversation box dekat post ni, dia akan masuk latihan tersebut. Jadi pelajar-pelajar yang berada dalam kelas ni, dia tahu dia dapat satu latihan macam ni. Nampak tak? Dia dapat latihan ni. Okey, dia dapat latihan ni, dia boleh pilih untuk view assignment. Okey, kita nak tengok daripada pelajar punya view. Okey, kita nak tengok daripada pelajar punya view. Okey, saya nak tutup ni sekejap. Saya nak masuk. Okey, saya nak tutup ni. Kita pilih yang baru, satu lagi yang baru. Okey, saya nak open satu lagi yang baru. Okey. So yang ini saya buat satu lagi in private window. Okey, saya nak masuk daripada ID Digital Classroom. Okey, yang ini saya masuk balik office.com. Office.com ni ID mana satu? Ni ID staff. So saya nak switch yang ini. Saya nak sign out yang ini. Dan saya nak masuk ID pelajar.
Okey, saya nak masuk ID pelajar. Switch to a different account. Saya nak masuk Surface. So saya masuk daripada ID Surface. Okey, saya pilih sign in. Saya masukkan password. Okey, saya masuk ke Teams. Saya pilih guna daripada web. Tengok dekat sini Universiti Teknologi Mara. Okey, kelas 5 biru yang tadi kelas 5 biru. Kelas 5 biru saya pilih view assignment. So ini adalah apa yang pelajar-pelajar dapatlah. So pelajar-pelajar pun akan klik latihan. Okey, ini adalah paparan pelajar. So pelajar boleh jawab. Kalau pelajar jawab kat kertas lain tak kat gambar, boleh add, boleh insert picture. Okey, boleh insert picture. Kalau pelajar-pelajar jawab dalam PDF daripada yang dia tangkap gambar tu ditukar PDF, so pelajar boleh insert file print out ataupun pelajar boleh terus jawab kat sini. Saya Surface. Okey, ni pelajar dah jawab. Okey, bila pelajar dah jawab, dia auto sync. Nampak tak tadi bila saya tulis kan? Bila saya tulis sekian. Dia pusing kat sini, nampak ni. Dia auto sync. Dia auto sync, dia dah siap sync kat sini, dia dah nak keluar balik ikon apa nama cloud dia ni. Okey, saya tutup je. Tutup, saya dah jawab kan? Saya tutup. Yang ni student jawab. So student tekan turn in. Okey, bila student tekan turn in, memang Microsoft Teams ni dia saja nak bagi student kita seronok kan. Bila turn in ni macam-macam animation keluar lah. Okey, so dah turn in. Pelajar dah turn in kan? Okey, saya akan pergi balik dekat yang tadi paparan saya. Okey, ini paparan saya tadi kan. Saya pergi dekat assignment. Bukan, ini paparan pelajar. Paparan pelajar. Mana di paparan saya tadi? Kat sini kot. Ini digital classroom. Jadi dah tukar dua-dua. Okey, tak apa. Saya switch balik. Okey, kita sign out yang ini. Saya patah balik dekat ID saya. ID saya sebagai teacher. Okey. Saya pergi balik dekat ID saya sebagai teacher. Use web. Okey, tadi saya create kelas dekat bawah ni kan. Kelas 5 biru matematik. Okey, saya pergi dekat assignment. Okey, nampak tak? Dekat sini dah berubah satu, dah turn in. So, saya klik. Saya dapat lihat ini Microsoft Surface ni, pelajar ni dah turn in latihan. So, saya klik. Okey, nampak tak? Dia dah appear. Dia dah appear dan sebenarnya boleh tanda terus daripada sini. Okey, dah boleh tanda terus daripada sini. Dah kita tandakan, kita bagi feedback. Okey, good. Bagi feedback pada pelajar. Good effort. Boleh tanda lah kat sini, boleh tanda. Boleh pilih pen dan menanda. Okey, dan menanda. Okey, lepas tu good effort, letak markah 10/10. Okey, kemudian saya tekan return.
So bila guna kelas notebook ni, kena ingat pelajar dia boleh nampak apa yang kita tandakan. Kelas notebook. Jadi kelas notebook ni kalau kita nak bagi latihan pada pelajar, dia sesuai sebagai latihan-latihan ataupun assessment yang mana markah dia tu tak confidential. So sebab kita punya assessment kan ada portion untuk confidential mark, ada portion yang unconfidential mark. So yang unconfidential tu boleh pakai kelas notebook, OneNote untuk kita assign latihan ataupun assessment kepada pelajar. So sini kita close. Ni dah selesai, kita dah semak pelajar ni. So saya nak patah balik pergi dekat pelajar punya ni. Saya kena keluar daripada saya punya ni dan pergi kepada pelajar. Saya out dulu yang cikgu punya account. Pilih ID pelajar. Use web. Okey. Dekat sini. Okey, jadi pelajar, okey ni dah, sekejap, ini masih lagi UiTM. Tak, betul-betul. Yes. Pergi dekat assignment. Pergi dekat grade. So dah masuk dekat sini latihan bab 1. Return markah dah dapat 10/10. So pelajar boleh dapat lihat komen yang kita dah bagi pada pelajar. Good effort. Dapat markah 10/10. Ini paparan pelajar. So ini teknik 1 di mana kita bagi latihan kepada pelajar ataupun assessment kepada pelajar menggunakan kelas notebook. Kita linkkan antara assignment dengan kelas notebook ataupun OneNote di dalam Microsoft Teams. Di mana dekat sini pelajar boleh lihat kita menanda kita menanda. So dia macam kita tak boleh hide. Apa yang kita tanda pelajar akan dapat lihat. Contoh kat sini kan, pergi dekat kelas notebook ni. Saya pergi dekat okey, yang ni pelajar nama Microsoft Surface. Pergi dekat dia punya homework. Dekat latihan 1. Okey, dia dah nampak kat sini. Okey, apa yang saya dah tadi cikgu dah tandakan. Okey, dia nampak dekat sini. Okey, yang ini teknik 1. Cara assign latihan menggunakan Microsoft OneNote ataupun kelas notebook di dalam Microsoft Teams. Okey, itu yang pertama. Kita nak pergi ke cara kedua. Okey, cara kedua saya nak sign out pelajar punya dulu. Saya nak masuk balik. Which one do you want to sign out this one? Saya nak patah balik ke ID saya, UiTM sebagai teacher. Dekat sini saya boleh buat sebab saya pakai in private window ya. Kalau kita pakai browser window biasa tak boleh ya. In private window sebab dia tak save kita punya detail. In private window kat sini. Okey, saya open dari web instead sebab saya tak boleh tunjukkan dari app. Sebab app saya sedang gunakan untuk recording. Saya sedang record menggunakan Microsoft Teams Live Event. Okey, feature live event ni terdapat dalam UiTM punya Microsoft Teams. Okey, memang special live event. Alhamdulillah. Okey, saya nak tunjuk satu lagi teknik. Okey, saya pergi balik dekat kelas 5 biru. Pergi dekat assignment. Okey, sekarang ni saya nak assign satu assignment. Saya pilih create assignment. Saya pilih create assignment. So katalah yang ni saya letak nama assignment. Okey, pilih nama assignment 1. So dekat sini saya boleh add resources. Maksudnya saya boleh add yang ini tak nak melalui kelas notebook. Saya nak add melalui upload from this file.
Maksudnya kalau ada apa-apa PDF soalan kan, contohnya kita klik satu lah, klik satu kat sini. Katalah kita buka satu Word kosong. Okay, satu Word kosong. Assignment. Satu, pastikan kat atas ni akaun cikgu lah. Kan, kalau dia kena dia link kan, yang ni boleh switch. Okay, kalau Teams tu akaun ni, dia kena linkkan dengan dia. So that dia akan auto save. Boleh switch juga ya. Okay, ni assignment satu. Assignment satu ni saya nak save as PDF. Save as PDF, letak dekat desktop je lah dulu. Okay, saya pilih untuk letak dekat browse je lah. Browse. Saya pilih untuk letak dekat desktop. Okay, assignment satu saya tukar PDF. Saya tekan save. Okay, ini PDF Ini PDF. Dah ada satu PDF dekat sini. So, yang ini saya nak assign. Okay, saya nak tunjuk dua teknik. Tadi teknik yang OneNote. Sekarang ni nak tunjuk dua teknik. Teknik satu dan teknik dua. Tadi OneNote asli. Yang ni teknik yang lain pula. Okay. Yang pertama, saya pergi balik dekat, kejap, mana tadi tu? Okay, dekat sini. Dekat sini ya. Saya ulang balik. Okay, yang ini tadi saya dah create assignment. Saya namakan assignment. Kemudian saya kena add resource. Maksudnya add file yang kita nak assign pada student tu. So, kita add daripada this device. Daripada desktop, saya dah masukkan tadi latihan 1 PDF. Saya klik. So, saya akan masukkan assignment 1 ni. Tekan done. So, dia dah ada kat sini. Okay. So, yang ni letak markah. 10 markah. Markah ni option. Tak nak letak pun tak apa. Kalau latihan tak nak letak pun tak apa. Nak letak pun okay. Rubric tak apa. Assignment. Don't assign to student tak apa yang ni. Biar as default. Assignment we post immediately. Lepas tu bila dia punya due date. Okay. Assignment ni no. Assignment post in general channel. Okay, yang ni biar. Okay, type in no. So bila kita assign secara direct macam ni. So saya boleh terus assign. Okay, saya boleh terus assign. So saya nak assign dekat digital classroom je lah. Okay, sini. So that dia tak akan masuk dekat student lain lah. Tunjuk contoh Tunjuk contoh. Okay, so assignment 1 dah okay yang okay yang ni semua. Dah okay, so saya pilih assign. Okay, bila saya pilih assign, macam tadi juga, dia akan masuk pada conversation box pada post ni. Dia akan masuk nanti assignment 1. So, maknanya pelajar punya account pun akan dapat notification yang sama. Okay, pelajar pun akan dapat notification yang sama. So, saya nak sign out yang ini. Saya nak open balik yang pelajar punya. So, ni saya sign out. Okay, sebagai pelajar surface. Okay, daripada web. Okay, pilih UiTM. Kelas 5 biru tadi kan? Kelas 5 biru, okay, dia belum masuk lagi. Kena tunggu sekejap. Belum masuk lagi dalam ni.
Check balik. Tengok tadi dah assign ke belum? Salah type pula. Sekejap Daripada web. Saya belum assign kot tadi. Okey, baru masuk ni. Kepada pelajar ini saja. So tak ada notification. Sebab hanya pelajar itu saja. Pelajar. Sebab saya ni saya assign hanya kepada surface. Betul hanya kepada surface. So dia dah masuk. Dia ambil masa sikit tadi. Okey, patah balik. Okey, ini in private window Sebab tu saya boleh switch easily. Kalau kita pakai browser biasa tak boleh Sebab dia dah save kita punya detail tu dalam sistem, dalam komputer. Web UiTM dekat, tengok dekat assignment. Bukan, silap kelas. Yang dekat sini. Kelas 5 biru. Kita pergi dekat assignment. Okey. Assignment dah masuk Assignment due tomorrow. Assignment due tomorrow, saya klik. Pelajar klik. Okey. Pelajar klik, pelajar boleh klik soalan. Okey, pelajar boleh nampak soalan. Selepas pelajar dah siap jawab, pelajar boleh pilih add work. Okey, pelajar boleh pilih add work, pelajar boleh upload. Okey, pilih yang ni baliklah, yang samalah. Okey, ini pelajar punya contoh. Okey, ni pelajar punya jawapan. Tekan okey. Dah masuk jawapan pelajar. Okey, dah masuk jawapan pelajar, pelajar turn in. Okey, nampak tak? Yang ni animation lain pula. So, pelajar turn in. Lepas pelajar dah turn in, kita dah boleh mark. Okey. Tapi sebenarnya kat mana ini disimpan? Sebab bila kita pelajar submit dalam bentuk macam ni, dia tak disimpan, tak boleh mark secara direct macam kita mark daripada OneNote. Okey, yang inilah kita akan gunakan Microsoft Edge untuk menanda. Okey, dan pelajar tidak boleh lihat apa yang kita mark. Okey, tapi sebenarnya kat mana disimpan? Kat mana semua ni disimpan? Okey, kita tengok Kita pilih, kita type office.com. Saya nak sign in digital classroom. Okey, saya masukkan password. Dekat sini dia memang takkan save sebab ni in private window. Semua yang kita masukkan dia akan forget everything. So every time kita masuk kita kena masukkan balik. Okey, dia kan ada dekat SharePoint. SharePoint. Tekan now je ni.
Okey, ini SharePoint pelajar. Silap, SharePoint saya. Kena SharePoint SharePoint saya sebagai pensyarah, sebagai teacher. Okey, kita masuk balik. Different account. Okey, saya pergi dekat SharePoint ni. Okey, tadi kelas matematik kan? Kelas matematik. Recent, ada tak kelas matematik kat sini? Recent all. Ada tak kelas matematik tu? Appear kat sini. Tengok kat sini jap. Kelas matematik tadi mana SharePoint. Matematik. Mana pula tadi kelas tadi tu? SharePoint. Atau tak apa, saya buat macam ni saya buat macam ni. Daripada sini tutup. Daripada sini saya pilih team dulu. Web. Kelas matematik. Kelas matematik. File. Ni post. Open in SharePoint. Kat dot belakang hujung ni ada dot saya open in SharePoint. Sebab cari dekat SharePoint direct lambat nak jumpa kan. Okey, dekat site content Dekat site content, dekat student work. Submitted file. Microsoft Surface. Assignment 1. Version 1. Assignment 1. Ini yang student dah submit. Jadi, sekiranya pelajar upload jawapan daripada add a file dalam assignment section, secara direct, so dia akan disimpan di dalam SharePoint, under folder pelajar, tetapi jauh perjalanan dia lah, kena open daripada SharePoint, dia ada dalam folder, dia ada dalam site content, dalam student work folder, buka lagi dalam submitted file, buka lagi nama pelajar, buka lagi latihan mana, buka lagi version mana. Okey, so sekiranya nanti kita ada banyak pelajar, katalah ada 30 pelajar, so akan appear lah 30 pelajar folder mengikut nama pelajar di sini. So bila kita nak marking, contoh bila kita nak marking, pilih untuk open dari browser. Di mana bila pilih untuk open dari browser, kita terus akan open daripada Microsoft Edge dan daripada sini kita boleh menanda. Okey. Menanda. Tetapi bila dah menanda dekat sini, nak simpan dokumen kita tak boleh tunjukkan pada pelajar. Okey, yang ini kita takkan tunjukkan pada pelajar, ini confidential. So bila kita dah marking dekat Microsoft Edge, bila kita nak simpan dokumen yang telah kita tanda, kita kena save. Tetapi dia tak keluar save tau, dia akan keluar save as. Bermakna kita kena save apa yang telah kita tanda dalam folder yang lain.
Create satu folder yang lain. Okay, create satu folder yang lain dan kita akan savekan semua pelajar-pelajar kita tu. Okay, yang ni teknik. Okay, mula-mula tadi saya dah tunjukkan teknik dari OneNote. Kemudian ni teknik daripada assignment, tak pilih OneNote, masukkan terus soalan secara direct, check kat mana dia disimpan. Dia ada dekat sini. Okay, dia ada dekat sini. SharePoint, di mana SharePoint ni kita open in browser, buka Edge, daripada Edge boleh tanda, lepas dah tanda, dia tak boleh save terus, dia kena save as, simpan di tempat yang lain. Maksudnya kita akan create satu lagi folder di mana kita simpan semua dokumen ataupun latihan-latihan tugasan, assignment, test pelajar yang telah kita tandakan di folder yang lain. So original dalam Teams memang tak kacau. Okey, itu cara kedua lah sebenarnya, Okey, cara ketiga. Okey, saya patah balik pergi dekat kelas 5 biru. Saya assign satu latihan. Okey, ini test pula lah. Saya assign satu assessment, nama dia test. Boleh pilih mana yang selesa, tak mesti nak ikut semua cara ni. Boleh pilih cara yang pertama atau rasa nak pakai cara kedua atau rasa nak pakai cara ketiga. So saya cuma nak tunjukkan ada variety dekat sini, dia bagi option. Kita pilih je mana yang kita sesuai. Okey, dekat sini saya add soalan. Okey, saya add soalan, saya pilih yang assignment 1 tu jugalah. Add soalan kan. Tekan done. Okey, masuk markah kat sini, masuk markah 50. Test kan. Okey, assign to all student. Yang ini tak apalah, saya biar je all student. Okey, yang ni test. Tetapi saya akan bagi tahu dekat instruction kat student. Kat sini instruction saya bagi tahu student. Okey, sila upload jawapan link Microsoft Form yang disertakan. Okey, sila upload jawapan di link Microsoft Form yang disertakan. Okey, link tu kita kena create. Maknanya macam cakap kat student, jangan upload menggunakan add a file. Kita hanya nak pelajar submit menggunakan link Microsoft Form yang kita akan beri nanti. So kat mana nak masukkan? Kena masukkan dekat sini, add resources. Kita pilih satu lagi add resources. Dekat sini dia ada link. Kita masukkan link tu. Okey, jadi link tu kita kena create dulu. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kita nak create link tu. Okey, saya patah balik pergi dekat Microsoft Office. ID saya kat sini kan. Saya pilih Microsoft Form. Okey, Microsoft Form. Okey, saya create satu form. Form ni untuk submission test. Matematik. Test 1, matematik. Okey, masukkan description dekat sini. Sekiranya perlu, kita pilih soalan ya. Pilih soalan. Kita nak pelajar submit PDF file. Okey, PDF file. Pilih file upload. Okay, a new folder will be created. Nampak tak? Dia bagi tahu kat sini. A new folder will be created in OneDrive. File uploaded by respondents will be captured in this folder. Note that respondent name and file detail will automatically be recorded in OneDrive. So dekat sinilah tadi, kalau semua pelajar submit, dia masuk dalam satu folder sahaja. Jadi dia punya perjalanan nak open assessment tu untuk kita tandakan, taklah sepanjang kalau kita minta pelajar add a file, dia masuk dalam SharePoint, kena open satu folder. Tapi kalau guna teknik ini, dia mudah untuk kita menanda. Okey, saya pilih continue. Macam ni, okey. Continue. Okey, saya ubah setting dulu dekat file type ni.
kita boleh pilih nak setkan dalam bentuk apa. So video pun boleh submit kat sini, audio juga boleh submit, image, PDF, PowerPoint, Excel, Word. So let's say saya nak fixkan kepada PDF only. So dan required student kena jawab. Okay, so di sini, submit di sini. Submit di sini. Submit di sini. Kemudian saya tekan, jadi dah okay ya, dah okay. So saya dekat setting ni saya betulkan dulu setting. Okay, dekat setting setting saya klik. Okay, dekat sini kalau kita within kita bagi latihan ni within organisation, so biarlah setting auto default ni. Tetapi sebabkan tadi pelajar tu daripada personal account kan. So kita set lah everyone can join. Sekejap. Setting anyone can respond. Who can specific people in my organization and respond. Yang ni yang mana tak boleh klik lah pula. Anyone can respond. Only people in my organization. Specific people record name. One respond per person. Patutnya boleh set ni. Selalu biasa saya boleh set dekat sini. Anyone can respond. Hari ni tak boleh klik, tak sure. Okay, tak apa. Specific people in my organisation. Kita tengok. Boleh tak surface tadi tu yang dah di-linkkan dalam Microsoft Teams tu respond. Okay, record name, one respond per person. Yang ni untuk kita set date, end date. Start date dengan end date. Tak apa. Kita tekan terbiar je yang ni dan pilih share pula. Pilih share. Dekat sini anyone can respond tak boleh disable dalam case ni disable. Tak apa, saya pilih specific people in my organization can respond. Okay, saya pilih untuk copy. Sebenarnya okay, tak apa. Kita teruskan. Kita pergi balik dekat yang tadi tu. Sebenarnya kalau semua dalam satu organisation memang tak ada masalah lah pakai ni kan. Cuma kalau cuba check dengan account masing-masing lah. Boleh tak anyone tu boleh klik. Okay. Kalau boleh klik then tak ada masalah lah untuk submission. So yang terbaik memang pakai satu organisation lah. Satu organisation. So sekarang ni saya tekan link. So saya letakkan dekat sini lah. Link yang tadi. So attach. So bila dah okay, saya assign. Ini soalan, ini tempat untuk dia submit. Okay, instruction dah bagi kat atas. Okay, instruction dah ni bagikan kat atas ni kan, sila upload jawapan tu. Okay, assign. So ini test 1. Okay, nanti akan dah masuk notification dekat sini, nampak tak? Notification test 1 dah masuk. Maksudnya kalau saya buka daripada akaun pelajar. Okay, saya buka daripada akaun pelajar. Mana dia? Kejap, saya nak buka daripada akaun. Ini saya sign out. Okay, kalau macam cikgu kan, cikgu ada akaun MOE, kena create lah antara cikgu dengan pelajar guna MOE. So kira satu organisation. Bila satu organisation ni senang lah. Okay, kalau yang di luar ni sometimes dia ada limitation. Kena check lah apa limitation tu. Kadang-kadang allow. Kalau allow boleh pakai. Okay, yang kat sini saya nak kejap. Saya nak masuk pakai. Kejap Saya nak tunjuk kalau saya masuk dengan ID pelajar.
Okay, sekejap. Kita tengok dengan ID Surface dulu. Kalau ikut pada setting, dia tak boleh appear lah yang Microsoft Form tu. Tetapi kalau pelajar guna satu domain, bolehlah. Sebab yang ini, yang kes yang nombor 3 ni, saya menjawab satu pertanyaan daripada seorang jiran saya lah. Jiran saya, dia pensyarah di KKTM. So, dia menggunakan akaun Mara untuk pelajar-pelajar dia. Jadi, pelajar-pelajar pun menggunakan akaun yang samalah, satu domain. Jadi, memang boleh guna teknik inilah. Tapi dalam kes saya ni, sebab pelajar-pelajar ni tadi kan, ada yang daripada luar organisation yang masuk menggunakan ID guest kan. Jadi macam dia ada some limitation. So kalau untuk assessment, lebih baik kalau kita set satu satu domain. Tapi boleh cubalah, boleh try and error, boleh cuba. Okey, dekat sini dah masuk yang pelajar punya pelajar punya saya pilih web. Macam biasa saya klik balik UiTM. Untung cikgu-cikgu yang mana beli Surface, cikgu-cikgu dah ada ID MOE. Lepas tu cikgu dapat lagi satu ID, Digital Classroom. Jadi cikgu-cikgu boleh gunakan dua-dua ID ni untuk buat demo macam yang saya buat. Macam saya ada ID UiTM, saya ada ID Surface. Jadi untuk demo saya akan switch macam yang saya buat sekarang ni. Jadi senang untuk kita tengok. Kadang-kadang bila kita nak belajar Microsoft Teams, kita hanya ada satu sahaja ID daripada domain contoh UiTM. So macam nak test tu kena pakai yang personal. Atau kadang-kadang macam susah, rasa susah nak test. Tapi sebab kita dah ada dua, dah ada dua ID, ada satu adalah ID yang rasmi yang kita punya tu. Kalau cikgu-cikgu MOE, ada lagi tambahan satu lagi ID Digital Classroom. Jadi boleh pakai dua-dua ni untuk test. Satu jadi student, satu jadi satu jadi teacher. Jadi boleh try. So yang test ini paparan pelajar kan? View. Okay, view. So ni soalan dia. So pelajar akan klik soalan macam biasalah. Dia akan nampak soalan. Tetapi sebab nak submit tu, nak submit dekat sini, form ni. Okay, cuma bila pelajar tu pakai ID yang kalau anyone boleh klik, dia boleh masuk. Tetapi yang ni dia dah limitkan kepada within organisation. Jadi tak boleh open. Melainkan memang dia ada ID, dia sign in menggunakan ID yang samalah, dia baru boleh open. That's why sebenarnya saya nak tunjukkan sebenarnya kalau daripada satu ID, saya try masukkan ID yang satu domain. So, dia boleh appear, dia boleh upload terus. Okay, sekejap . Ini tak boleh sebab dia kena pilih untuk ID sama . Okay, tukar sekejap. Kita pergi balik dekat sini. Kita sign in dengan different account. Apa pula ID tu ya?
Okey, tak apa. Tak boleh nak tunjuk yang ini sebabnya ada student pinjamkan ID ni tapi ada dekat phone lagi satu, tak dapat nak tunjukkan. Tapi apa yang saya nak tunjukkan adalah contohnya kan kalaulah macam saya nak submit tu menggunakan satu domain, maksudnya pelajar yang sign in dalam Teams menggunakan domain yang sama, dia sebagai member, so satu domain. So dia memang boleh pakai Microsoft Form ni untuk dia upload. Okey, dia upload. So saya tunjuk hasil dia daripada apa yang saya telah buat. Okey. So lepas pelajar submit daripada sini, so dia akan tekan turn in macam biasa. So dalam tadi kan ada satu message mengatakan semua latihan-latihan yang pelajar upload ni dia akan disimpan secara automatik di dalam OneDrive kita. So saya kat sini ada OneDrive UiTM. Okey, OneDrive UiTM. So dalam OneDrive UiTM ni ada satu folder auto created, nama dia apps. Nama dia apps ya. Nampak tak? Dia apps ni dia belong to folder Microsoft Form. Okey, saya klik apps ni, Microsoft Form ni. Okey, yang ini adalah semua yang dilinkkan dengan Microsoft Form. Dia saya assign daripada team tapi saya minta pelajar upload dalam Microsoft Form. So bila pelajar submit, dia dalam bentuk ni. So semua latihan pelajar dikumpul secara automatik dalam satu folder, yang folder itu terdapat dalam satu folder dalam kita punya Microsoft OneDrive, nama dia apps. So klik apps tu, folder apps, dan dalam tu dia akan appear lah mana-mana yang kita dah create tadi di Microsoft Form. Dan dengan cara ni kita mudah nak marking. Tetapi kena ingat bila kita nak marking, kita kena tak boleh kacau yang original file ni. Maksudnya bila kita nak marking, kita kena copy the whole folder. Kita create satu folder yang baru, simpan dalam kita punya OneDrive. OneDrive dan kita marking di situ. Jadi kita tak kacau original file. Original file masih kekal berada di sini. Okey, masih kekal berada di sini. So ini adalah teknik yang sangat mudah di mana kalau kita nak marking semua, contoh kalau kita ada 100 orang pelajar, so semua 100 orang pelajar ni akan upload daripada Microsoft Form, dia turn in di Microsoft Team, dan semua jawapan pelajar ni akan terkumpul dalam satu folder. Jadi ini kelebihan kalau kita bagi link kepada pelajar. So dia ada dua lah tadi kan, dia ada dua kalau menggunakan direct menggunakan Microsoft Team. Kalau pelajar pilih add a file, dia disimpan dalam SharePoint di mana dia disimpan dalam setiap folder. Folder tu nama pelajar. So bila klik folder nama pelajar tu, dalam tu ada pula assessment. Pilih assessment mana yang kita nak tanda. So jauh perjalanannya untuk kita nak jumpa file yang pelajar submit tu. Tetapi kalau menggunakan teknik yang lagi satu ni, kita linkkan dengan Microsoft Form. Kita minta pelajar upload dari Microsoft Form, turn in pada Microsoft Team, dia terkumpul dalam satu. So teknik ini saya sendiri gunakan. Macam kami mengajar bila marking kan, contoh final exam ataupun final test, ada 4 soalan, ada 4 orang pensyarah mengajar contohnya. Jadi kami akan marking ikut soalan. So bila marking ikut soalan, maksudnya macam bila kita nak minta partner kita untuk tanda kan, dia kalau dalam satu folder terkumpul semua ni lagi mudah untuk kita berikan kepada pensyarah lain tu untuk tandakan. Maksudnya dekat folder baru yang kita create tu nanti, kita akan bagi share permission. Kita akan give permission di mana pensyarah itu boleh open, boleh access, boleh tanda. Tetapi macam saya cakap tadi, jangan pakai original file. Original file dia memang tak akan benarkan kita save sahaja. Dia akan minta kita save as. Maksudnya dia akan minta kita save as, create folder baru. Jadi untuk mengelakkan dia suruh kita save as, kita akan save as dahulu. Maksudnya kita akan copy folder ni, create folder baru, letak semua ni dalam folder yang baru, so kita marking semua daripada situ. Lagipun ini confidential, so kita tak nak student lihat dan kita masih simpan original file. Okey, yang ni dia lebih kepada macam mana kita nak menguruskan dokumen-dokumen yang pelajar submit kepada kita lah, dan untuk memudahkan urusan kita. Of course kita boleh decide mana-mana kaedah yang memudahkan kita untuk marking lah, untuk marking. Sebab sebenarnya yang ini, saya sign out kejap.
So kalau kita dah mahir, kita akan nampaklah nanti yang mana satu yang sesuai dengan kita. So sebenarnya Microsoft Teams ni dia terlalu besar, terlalu banyak benefit dia, terlalu besar dia punya, sebab banyak aplikasi bergabung dalam satu. Dia banyak aplikasi bergabung dalam satu, tinggal kita yang nak pandai nak kena manage. So management of team ni pun macam kita boleh learn through experience, time by time kita improve lah. Kita tengok kalau kaedah ni rasa macam menyusahkan kita, mungkin nanti masuk semester hadapan ataupun tahun hadapan kita try untuk gunakan teknik yang lain yang mungkin lebih time effective kan, dan lebih efisien untuk kita lah. Okay, so kalau ada apa-apa soalan boleh tanya boleh tanya dekat ruangan komen tu, nanti saya akan cuba jawab. Dan kalau ada apa-apa request nak saya buat tutorial pun boleh tanya dekat situ, boleh request kat situ, tulis dekat ruangan komen, nanti saya akan cuba buat tutorial untuk jawab soalan-soalan daripada semua yang menonton lah, cikgu-cikgu ataupun pensyarah-pensyarah. Okay, so sebelum berakhir saya nak wawarkan saya merekod sesi ini menggunakan Microsoft Teams Live Event, di mana Microsoft Teams Live Event ini hanya terdapat pada domain UiTM. Okay, domain UiTM, di mana Microsoft Teams Live Event ini sangat powerful, terutama sekali untuk buat recording, di mana bila kita menggunakan live event untuk recording, kita boleh set apa screen yang kita nak recordkan. Okay, yang ni the best features yang Microsoft Teams tawarkan kepada semua user UiTM. Okay, selain daripada live event ni boleh kita memang buat untuk event, dia boleh menampung sehingga 1,000 presenter dan juga 10,000 attendees. Kita juga boleh gunakan live event secara personal, di mana kita boleh buat recording kita dengan lancar, dengan mudah, sound juga clear, image juga clear. Dan kemudian kita boleh dah selesai semua, kita boleh end the session dan kita boleh download hasil recording ini dan dia akan masuk di dalam folder folder download di laptop kita. So ini adalah satu tool yang sangat bagus di mana semua staff-staff UiTM, pensyarah-pensyarah UiTM, pelajar-pelajar UiTM dapat dan boleh gunakan untuk kebaikan kita semualah. Okay? So sampai berjumpa lagi, saya Dr. Su. Terima kasih pada yang menonton. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.